Salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap kamu semua sehat dan gembira selalu. Sebelum itu, mari kita baca KSB dan SB terlebih dahulu. KSB kita pada hari ini ialah kita sedang belajar menyatakan maksud pantun dengan betul. SB pula ialah yang pertama, saya boleh melafazkan pantun. Dan yang kedua, saya boleh menyatakan maksud pantun dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita mula belajar, cikgu minta kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 1, buku latihan Bahasa Melayu, dan alat tulis. Pada hari ini, cikgu akan teruskan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1, aspek seni bahasa, pantun, dan kita akan merujuk pada buku teks muka surat 66 dan 67. Mari kita buka buku teks muka surat 66. Kita masih lagi dalam kemahiran membaca di bawah tajuk Jauhi Kawasan Ini. Kita dapat lihat ada seorang guru sedang bersoal jawab dengan dua orang murid di dalam kelas. Guru ini menceritakan berkenaan dengan, murid-murid boleh baca di sini ya. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Cikgu akan mewakili guru tersebut, manakala murid-murid akan mewakili dua orang murid tersebut. Mari kita mulakan. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Mengapakah kawasan itu berbahaya? Ya murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Jadi, guru ini menceritakan berkenaan dengan langkah keselamatan yang perlu diambil sewaktu berada di luar pagar sekolah. Kalau kita lihat di atas ini ya murid-murid, pada papan tulis ini ialah pantun yang ditulis oleh guru dalam gambar ini. Jadi, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pantun. Cikgu akan memperdengarkan bagaimana kita baca pantun ini. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Itu ialah cara kita baca pantun. Murid-murid boleh coba berlatih di rumah ya, baca pantun dengan nada dan intonasi yang betul. Sekarang, kita akan lihat pantun pada muka surat yang seterusnya, yaitu pada muka surat 67, masih lagi bertemakan keselamatan. Di sini ada 3 rangkap pantun. Rangkap yang pertama, rangkap yang kedua, dan rangkap yang ketiga. Begitu juga dengan gambar. Ada 3 keping gambar pada muka surat ini. Baiklah murid-murid, kita akan baca mengikut baris. Di sini ada 4 baris bagi serangkap pantun. Murid-murid boleh ikut cikgu baca pantun ini. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan darah. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Mari kita teruskan dengan rangkap yang kedua pula. Coba perhatikan gambar ini murid-murid. Apakah yang coba disampaikan dalam gambar ini? Mari kita baca pantun ini terlebih dahulu. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang pada. Baiklah murid-murid, kita teruskan membaca pantun rangkap yang ketiga. Coba pula perhatikan gambar yang ketiga ini. Apakah yang coba disampaikan oleh murid di dalam gambar ini? Mari kita baca pantun ini bersama-sama.
Bangau sekawan di tasik cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Untuk pengetahuan murid-murid, pantun yang kita baca ini ialah pantun 4 kerat. Di sini Cikgu memberikan contoh pantun yang Cikgu ambil daripada rangkap yang pertama, buku teks muka surat 67 tadi. Mengapa ia dipanggil pantun 4 kerat? Ini karena pantun ini mempunyai 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Selain itu, jika murid-murid dapat lihat di hujung suku kata setiap baris mempunyai rima akhir. Suku kata baris yang pertama dan ketiga adalah sama. Baris yang kedua dan baris yang keempat juga adalah sama. Ia dipanggil sebagai rima akhir. Untuk pengetahuan murid-murid, baris yang pertama dan yang kedua merupakan pembayang maksud, manakala baris yang ketiga dan keempat merupakan maksud. Murid-murid perlu memahami bagaimana untuk menyatakan maksud pantun berdasarkan pantun yang kita telah baca sebentar tadi. Jadi, bila soalan kata nyatakan maksud pantun, maka kita hanya lihat baris ketiga dan baris keempat sahaja. Tidak perlu lihat baris yang pertama dan yang kedua. Ini karena baris yang pertama dan kedua hanyalah untuk mencantikkan pantun ini sahaja dan ia adalah sebagai hiasan sahaja. Jadi, maksud pantun adalah pada baris yang ketiga dan keempat. Berdasarkan pantun tadi, dalam buku teks muka surat 67, rangkap yang pertama, murid-murid, bagaimanakah kita ingin menyatakan maksud pantun ini? Seperti yang Cikgu telah beritahu sebentar tadi, kita harus lihat baris ketiga dan baris keempat. Apakah yang coba disampaikan dalam pantun ini? Maksud pantun ini ialah kita hendaklah sentiasa berwaspada semasa mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Hal ini bermaksud semasa kita mengambil alatan di stor sukan, kita hendaklah berhati-hati supaya diri kita tidak akan mengalami kecederaan ataupun kemalangan. Kita teruskan dengan rangkap kedua pula. Coba murid-murid lihat gambar ini sekali lagi. Apakah yang coba disampaikan oleh guru ini kepada murid-muridnya? Mari kita lihat baris ketiga dan baris keempat dalam pantun ini. Bagaimanakah kita mengetahui maksud dalam pantun ini? Maksud pantun ini ialah kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal kerana boleh mengundang padah. Maksud padah di sini ialah kemalangan ataupun kecederaan. Baiklah murid-murid, kita teruskan pula dengan rangkap yang terakhir, yaitu rangkap yang ketiga. Apakah yang coba disampaikan oleh murid kepada rakan-rakannya? Murid ini sedang memberi nasihat kepada kawan-kawannya untuk sentiasa menjaga keselamatan diri. Bagaimanakah kita tahu maksud pantun ini? Mari kita lihat pantun ini, kita hanya lihat baris ketiga dan baris keempat sahaja. Maksud pantun ini ialah kita perlu mengutamakan keselamatan diri. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan buat latihan dan Cikgu minta kamu keluarkan buku latihan masing-masing dan tuliskan maksud pantun dalam buku latihan kamu. Di sini Cikgu memberikan contoh muka surat yang baru dalam buku latihan kamu. Buka muka surat yang baru dalam buku latihan kamu
dan tuliskan hari, tarikh, dan subjek, yaitu sastra seni bahasa. Tulis arahan soalan, latihan, lengkapkan maksud pantun berikut. Setelah menulis arahan soalan, pastikan murid-murid kosongkan satu baris dan tuliskan rangkap 1. Selepas itu gariskan. Kemudian murid-murid hendaklah menyalin semula soalan ini dalam buku latihan. Selepas menyalin soalan, murid-murid sekali lagi perlu mengosongkan satu baris, kemudian teruskan menulis. Tuliskan rangkap 2, kemudian gariskan. Setelah itu, salin semula soalan yang kedua ini. Setelah selesai soalan yang kedua, kita akan masuk soalan yang ketiga. Sekali lagi, kosongkan satu baris dan mula menulis rangkap ketiga. Kemudian gariskan. Salin soalan yang ketiga. Untuk menyiapkan latihan ini, murid-murid bolehlah merujuk kepada slide sebelumnya untuk mencari jawaban. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid boleh menyiapkan latihan ini dengan baik dan sila pastikan ejaan dan tanda baca adalah betul. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian dan terima kasih.